I'm sorry, a bit emotional because tak mudah kan. Saya juga merasa dikhianati. Jangan menang sorak kampung tergadai. Sedihlah juga ya. Setiap pertemuan, perpisahan itu hanya berlaku dengan izin Tuhan. Ada agenda dan misi yang harus kita ambil secara serius. Jadi saya sama je position saya. Jangan menang sorak kampung tergadai. Keutamaan kita untuk menang pilihan raya dan meraih semula kepercayaan rakyat. So my entire focus with Ayuh Malaysia sangat penting kerana menerusi Ayuh Malaysia, saya melihat diri saya ni macam pemangkin. Kita nak mengupayakan rakyat supaya mereka percaya semula bahawa undi mereka itu bermakna. Itu merentasi kebolehan kita mengangkat, jadi parti itu selaku wadah dan banyak kerja yang harus dilakukan menerusi Ayuh Malaysia. So for me, when the time comes, I'll make my decision and but for now, I think fokusnya harus bertumpu kepada gerakan ini. Sebagaimana yang dirasakan oleh rakyat, saya juga merasa dikhianati. Kita melihat senario bukan sahaja terhad kepada Malaysia, di mana tubuh badan seorang ahli politik itu kadang-kala tiada ataupun mempunyai defisit kepercayaan. Orang rasa tak ada kredibiliti. Jadi saya ingat lagi kali pertama saya bersetuju untuk bertanding pada tahun 2008, baru bergelar sebagai seorang ibu. Kita punyai jalan yang lebih jauh because it's about accountability. Kita nak tawarkan diri kita sebagai wakil rakyat. Maka perwakilan itu berlandaskan kepercayaan yang mereka beri. So apapun, sedihlah juga dalam keadaan politik. Kerana politik sepatutnya menjadi cara untuk kita mengubah masa depan rakyat yang lebih baik kepada yang lebih baik. Tapi sekarang ni tercalarlah dengan tindakan dan tingkah laku segelintir yang memang mengutamakan kuasa dan dilihat lebih tamak mementingkan diri sendiri. So it's going to be a generational challenge. Tapi insya-Allah lah sama-sama kita usahakan. Sebenarnya saya sentiasa merasakan cara terbaik untuk menggambarkan keperitan dan kenapa kita sedih adalah dengan menggunakan empathy. Kalau dilihat prophetic leadership, kepimpinan kenabian nabi-nabi kita yang sangat kita kasihi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Dia selalu menangiskan masa depan ummah, right? Dia tidak memikirkan sangat diri beliau atau diri baginda, tapi melihat bagaimana bila melalui keperitan kita cuba atasi. Tentu kita akan merasa sedih, sama ada zaman-zaman semasa pemenjaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku tahanan politik. Zaman-zaman kita susah, tak pernah menang satu kerusi sekalipun. Zaman-zaman bertanding dalam padang yang tak sama rata. Tapi kita juga memikirkan orang lain, ada ramai lagi yang jauh lebih susah. Akhirnya membuahkan hasil kenapa saya memperjuangkan reformasi penjara, memperjuangkan pengupayaan dan perlindungan sosial untuk semua pekerja, sama ada pekerja sektor informal ataupun formal, dan pengupayaan bagi ketua isi rumah wanita. Kerana masa pandemik, mereka lah yang mempunyai keperitan dan kemiskinan yang jauh lebih serius berbanding dengan ketua isi rumah biasa. Justru it's important to always be empathetic. It's not only about you. Kita tak boleh rasa diri kita saja yang mengalami keperitan. Itu bukanlah sifat empati yang sebenarnya. Alhamdulillah, saya sangat teruja bila disebut oleh Saudara Rafizi Ramli sendiri, we are here untuk memberikan dukungan kepada Presiden sedia ada, menambah nilai kerana mahu tidak mahu dalam mana-mana wadah organisasi
wajib ada program regenerasi, rejuvenasi yang berlangsung dari masa ke semasa. Ini misi kami. Bila tiba masanya kami memberi kepada generasi mendatang, jadi kita kena nilai dan buat pilihan terbaik menerusi bakat-bakat yang ada. So I love it that antara intipati yang diajarkan oleh Datuk Seri Anwar adalah pengupayaan mereka yang jauh lebih rentan daripada kita, memastikan kita reformasi, islah mastata'tum. So you are doing processes that are better compared to before, sama ada dalam kenegaraan, sama ada dalam undang-undang dan juga yang termasuklah yang melindungi pekerja. Kita bercakap tentang pindaan kan, Akta Pekerja, tapi kita tak bercakap lagi tentang masa depan pekerja gig, kontraktor independen, mereka yang bekerja separuh waktu. Bagaimana mereka ini dapat ditempatkan dalam senario selepas pandemik, sektor pekerjaan yang jauh lebih mencabar daripada sebelumnya. That is reform. Dan itu telah dicetuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang saya sebutkan, kita mendukung Presiden dalam parti dan kita kena faham ia merupakan collective responsibility, collective leadership. Kalau sesiapa merasakan hanya seorang individu saja yang dapat mengubah masa depan Malaysia, maka kita tentu akan gagal. Kerana semuanya merangkumi pasukan yang kuat, kepakaran yang menepati keperluan dan dasar-dasar. Contohnya, kalau bergantung pada ahli politik saja, tak jadi apa-apa. Kita kena bergantung kepada kepakaran, professionalism. Saya bagi contoh semasa kami buat kajian kemiskinan pelbagai dimensi di Permatang Pauh, kami pastikan Profesor Fatimah Kari, pakar ekonomis yang dahulunya menjadi pensyarah di Universiti Melaya, memandu kajian tersebut. Kalau bagi ahli politik, oh my goodness, what's going to happen? Pandangan YB terhadap ahli politik tadi mengenai politik, tapi ahli politik hari ini yang tadi YB mungkin berpandangan bahawa ahli politik hari ini lebih mementingkan mungkin diri sendiri, poket sendiri tanpa memikirkan rakyat. Is it true? Saya rasa semua ahli politik seperti insan di luar sana perlu punyai self-reflection, refleksi diri yang sangat-sangat memadai. Maksudnya kita kena faham kita kena telusuri kenapa kita mengambil keputusan untuk berkecimpung dalam politik. Dan kita juga kena faham, kadang-kala jangan sampai termakan dengan ego sendiri. Jangan terminum kita punya love potion, kerana hidup ini bukan bergantung kepada kejayaan kita semata-mata. You are there to perform a mission. Jadi bila saya contohnya ahli parlimen, Safiyah, anak sulung saya selalu mengingatkan saya, well mama, it's a job, right? You're performing a job, fulfilling your responsibility. Samalah. Jadi kita tak boleh terlalu terpengaruh dengan keegoan, this whole notion of being narcissistic, driven for self-ambition, self-interest. Tapi lebih kepada kita di situ untuk melaksanakan tugas. So it's a very difficult balance. Kerana populariti itu membantu kita dan kita nampak di luar sana siapa yang populis terus dapat raih sokongan rakyat. Sedangkan siapa yang ambil jalan awsatuha lebih beringat, lebih bertanggungjawab, ingatkan dasar yang lebih menyeluruh, jarang sekali dapat menang pilihan raya. Tapi inilah cabaran yang pada saya zaman akhir, zaman edan, yang harus kita terima pakai dengan redha, dengan penuh kesabaran lah. It's not easy. Itu disebutkan jihad. It's also personal jihad yang kita harus atasi di samping perjuangan di luar sana. Kalau lihat sejarah dunia, dia bukan muda dari segi umur semata-mata. Harus ada dari segi pemikiran, keanjalan, kesanggupan untuk menyerap idea baru yang berkesan. Dan ini tak terhad kepada mereka yang muda. Ada di negara England contohnya, semasa Lib Dems came together with the Conservatives. Banyak idea-idea nama muda tapi terlalu berhala kanan program dan dasarnya sehingga menekan golongan miskin dan golongan pekerja. Jadi pada saya kita penting untuk ada perwakilan yang secukupnya kerana kita hadapi sindrom ditekan oleh para boomers. Itu memang cabaran yang serius.
Tapi pada masa yang sama, jangan memikirkan bahawa tidak ada segmen yang juga dapat memberi sumbangan selagi mereka peka, cakna tentang idea berkesan berserta dengan dalil dan pembuktian yang memberi bantuan dan manfaat kepada rakyat. So it has to be balanced. Ya, insya-Allah pada saya beginilah. Perlu ada usaha untuk kita memikirkan di luar kotak politik. Saya tak boleh tekankan betapa saya mampu untuk sampai ke tahap ini tanpa para guru yang committed. Tak mungkin kita dapat selesaikan isu-isu kontroversial dalam PAC, contohnya jawatan kuasa kira-kira wang negara, tanpa kaki tangan kerajaan yang berani. Tanpa pihak media yang memang bertalu-talu membuat kajian dan menerbitkan berita-berita untuk memastikan rakyat tahu apa itu kebenaran. Jadi walaupun saya ambil serius pelibatan dalam politik, saya fikir kita tak nak kecilkan kepompong ataupun parameter kita. Kita cuba tengok apa lagi bidang lain dapat kita berikan sumbangan, insya-Allah. Tapi so far I love my job. Mungkin ada target berapa penggal lagi akan? Oh my goodness. When you put it like that, sebenarnya begini, saya fikir saya ni macam a woman in a hurry. So kerana apa? Kerana anak saya sebut dalam satu penggal dia 5 tahun. Patutnya bukan 22 bulan lah. Okay? Tak bolehlah kita rosakkan kan. Satu penggal 5 tahun, maka dalam 5 tahun itu, tahun pertama dah kena perancangan dah nak buat apa. Tahun kedua, ketiga, empat, kelima. Jadi kita memang memikirkan secara strategik bagaimana nak ada program yang kalis cabaran masa depan. So I love that. So kita fikir from 5-year plans. Jadi bukan soal penggal ke penggal, kerana kadang-kadang orang ingat, okay, you menang, so what, right? What are the changes will you bring? How will you stir? Dan saya sebut tadi, saya tak mahu power, kuasa macam currency, mata wang. Dia bukan mata wang. Kuasa ini adalah aliran elektrik. So, how do you electrify dan kita pastikan aliran current itu mampu untuk mengupayakan orang lain. Jadi, saya nak menjadi wadah yang dapat mengupayakan ketua isteri rumah wanita lain, golongan pekerja. Kita ada bantuan dan program yang dapat memberikan peluang pendidikan yang lebih bermakna. That is what matters. So, bukan isu penggal. What I can do for this year pun, I dah macam, please, ya Allah, give me more chances to do something good, kerana tak mahu anak-anak saya sahaja berjaya, semua anak-anak di Malaysia berjaya. Kalau kita lihat, itu bukan kerja seorang, itu adalah kerja berpasukan. Yes. Apakah YB merasakan YB sudah cukup lengkap dengan pasukan, ataupun sebenarnya dengan kehadiran Rafizi sebenarnya menguatkan lagi untuk YB melaksanakan apa yang tersirat itu? Of course, dia ada left flank, right flank, right? So Rafizi tentunya dalam konteks parti, Ayuh Malaysia pun kita harus perkukuhkan. Dalam tim saya sendiri, Rafizi disebut ramai graduan yang belajar architecture, akhirnya tak bekerja sebagai seorang arkitek. Alhamdulillah, saya 2 graduan arkitek yang tersohor bekerja dalam pasukan saya. So kita nak ramaikan lagi. Kalau boleh, nak pastikan mereka mendapat gaji yang lumayan. Jadi saya nak garap siapa yang di luar sana sedang mendengar, please join us in Ayuh Malaysia. Please help us. Kita tak mungkin dapat lakukan ini tanpa dokongan dan bantuan dan penglibatan anda semua. Pandangan YB terhadap kehadiran kembali Rafizi Ramli dalam politik? Saya rasa sangat positif, kerana kita nak raikan bakat-bakat kita dan pastikan kita memaksimalkan potensi setiap seorang. Dan it's not easy, I know, I feel it, I feel him. Jadi kita nak tambah nilai. Sebenarnya hidup begitu kan, you have very short period of time, okay? Tak ada banyak masa. Jadi kalau dalam pilihan raya kali ini, saya fikir tak bolehlah kita terlalu berharap akan menjadi mencabar. Tapi kalau kita bina asas sekarang, insya-Allah kita lebih kukuh dalam 2 pilihan raya yang akan datang. Tapi kita kena jelas apa yang kita nak buat dalam masa mengukuhkan ekonomi dan juga kedudukan rakyat yang sangat tercalar selepas keluaran KWSP. Ya, kita dengan berat hati mengatakan sepatutnya kerajaan dahulukan
kerana sekarang rakyat dipaksa mengeluarkan simpanan terakhir mereka. Jadi bila ada kepedulian, ada empathy, then you understand, okay, how do we fit this in, dan bukan akan berlaku sekelip mata. Kita bukan populis, kita nak cari penyelesaian secara pragmatis. Jadi ia memerlukan perancangan jangka masa pendek, pertengahan dan juga panjang. Saya rasa kita ni semua perlu menghormati kiranya parameter dan juga boundaries. Maksudnya saya pasti beliau ada kematangan tersendiri, kebijakan tersendiri. Kita berbincang. Tapi pada masa yang sama kita menghormati pendirian dan keputusan yang diambil. Itulah mungkin antara ciri-ciri pemimpin yang mampu berdiri sendiri. Kita melengkapi tapi kita tidak subservient kepada satu sama lain. Jadi dalam persahabatan, dalam gandingan, kita harus memastikan kita beri pandangan, selebihnya insya-Allah. And I think he will do his best. I mean, samalah macam saya kan, saya memang adalah beberapa impian yang kita mahu penuhi dan saya harap diberikan kesempatan kerana Malaysia kan memerlukanlah penglibatan bakat-bakat yang terbaik. Dan bukan kami saja, trust me, there's so many people who are brilliant. Saya pergi ke mana-mana, kadang-kadang saya sangat terkesan. Saya harap saya ada kuasa nak bantu apa? Nak bantu mereka itu merealisasikan potensi. Because, I mean, kita dah banyak kehilangan masa sebenarnya. Ya, tak ada masa untuk this politicking, it's a waste of time. Kita kena fokus on building the country, saving the lost generation. Dah 32 minggu dah sekolah tutup, banyak lagi mereka perlu dilengkapi. So pada saya macam kita kena cepatlah, dan kita tak boleh fikir penggal-penggal seterusnya, tapi masa depan kiranya, maksudnya bukan berkisar terhadap kita. Okey, bagaimana dalam ruang masa ini saya boleh bantu untuk mencari dan menyasar bakat-bakat seterusnya. So it's very targeted lah, if I would say. Yeah. Oh, saya sebenarnya suka sangat kalau ada Center for Affordable Diagnostics and Therapeutics. Saya nampak dari segi bidang perubatan, kita tak mencukupilah kajian untuk ubat-ubatan yang sudah habis patennya. Jadi dalam segi makmal, sama ada nak membuktikan, contohnya kan sekarang bercakap kontroversi medical cannabis. Well, first and foremost harus dibuktikan menerusi makmal perubatan bagi menunjukkan bahawa ianya memberi impak dan kesan kepada pesakit secara positif. Jadi semua ini pada saya akhirnya kita tahu kalau ubat-ubatan tak terkawal, tengok harga vaksin. So kita kena invest dan labur sekarang supaya kita mampu memberikan ubat-ubatan yang berpatutan. Tengok hepatitis C. Malaysia antara negara utama yang telah melabur ke arah ini. Dan walaupun saya bukan doktor, saya seorang jurutera, tapi saya sukalah bab-bab ini kerana saya dah ramai ketemu warga-warga B40 yang sakit. Jadi atas dasar kemiskinan mereka, makanan bernutrisi susah mereka nak akses. Dah sakit ditimpa tangga. Bila dah sakit nak pergi hospital, bagaimana mereka nak ada kan cukup dana simpanan bagi menampung keperluan perubatan. So berbalik kepada kalau diagnostics dan juga perubatan itu berpatutan, kita akan bantu lebih ramai lagi isi rumah yang miskin. So that's actually my dream together with a group of doctors nak buat clinical trial, tapi isunya tiba ahli politik kan. Since you asked. Oh, banyak lagi. I can go on. I know, but mungkin dalam program seterusnya dengan ONG ya. Baik, tadi YB ada menyebut mengenai asas kepada PRU itu perlukan orang kata pengukuhan dalam politik itu sendiri. Bagaimana kalau kita melihat sekarang ini hampir dengan pemilihan PKR, bagaimana YB melihat pemilihan PKR haruslah mempunyai tapak yang sangat kukuh bagi memastikan PRU kepercayaan rakyat itu dapat dikembalikan? Not easy kerana kita juga berhadapan dengan tanggapan rakyat. Bukan semua mereka ingat, contohnya 1998, buku sejarah kita tak terpahat tentang apa berlaku semasa krisis politik, krisis keuangan, krisis 1997. Jadi mungkin yang mereka nampak adalah apa yang terpapar dalam ruang dada akhbar arus perdana. Jadi pada saya penting untuk kita cuba teliti balik dari segi pencalonan, calon-calon kita bagaimana. Apakah intipati
dasar yang kita tawarkan. Contoh, orang mungkin tak nak dengar gaji minima semata-mata. Orang nak dengar bagaimana kita boleh menampung impian dan juga keperluan pekerja, dan sektor pekerjaan mana yang mungkin kita perlu jana untuk memastikan ia juga dilengkapi dalam jaminan security dan kedaulatan makanan. Kerana harga barang, percayalah, lepas raya ni akan naik lagi. Okay? It's a systematic problem. Jadi pada saya, bagaimana keadilan dapat menawarkan sesuatu yang berkesan, bukan populis, tapi juga mengambil kira masalah-masalah dasar yang mengakibatkan kita terperangkap dalam kos sara hidup yang akan terus meningkat. Ya. Jadi isu-isu ini kita kena breakdown, dan kita juga kena lebih serius, kerana nak tak nak kita pernah jadi kerajaan. Ya, jadi pada saya perlu penumpuan khusus. Pemilihan hanyalah is a temporary distraction. Get it sorted, and then kita kena move on to berkomunikasi. Macam saya pun, cabaran saya juga ya, nak berkomunikasi dengan bahasa yang jelas, menangkap minat rakyat, dan mereka mengatakan, okey, saya percaya, saya nampak di Selangor bagaimana, saya nampak di Pulau Pinang bagaimana. Okey, saya rasa mereka boleh buat, kerana tahap kepercayaan dan kredibiliti ahli politik sangat rendah. Mereka merasakan semua sibuk nak kejar kuasa. Siapa yang akan ada di situ untuk memperjuangkan hak saya? Alah, kalau perjuangkan bercakap je. Kerana itu, bila kami buat kajian untuk meneliti bentuk kemiskinan dalam sebuah keluarga B40 di Matampau ni, ketua isteri rumah wanita, orang cakap ibu tunggal, do you know what they face? Kita buat masa tengah-tengah COVID. Sampai kali pertama di Malaysia, di rantau Asia Tenggara, ada paras garis kemiskinan pasca COVID. Nak cuba tangkap. Saya tahu agak akademik, tapi bila ada akademik, bila ada pembuktian, jadi pihak Economic Planning Unit tak boleh tolak. Datuk Seri Mustafa Mohamed boleh terima untuk laksana di 10 tapak lain. Jadi ini yang penting kan, tunjukkan bahawa kita serius dalam melakukan sesuatu perubahan. Dan insya-Allah yang seterusnya saya minta kalau boleh ada intervensi di mana ibu-ibu yang melahirkan anak, pemberian dana untuk makanan bernutrisi anak-anak tersebut didokong daripada lahir hinggalah mereka berumur 4 tahun. Kerana akhirnya kita nak pastikan kita batalkan the vicious cycle, ya, pusingan yang ngeri bila mereka membesar lagi miskin berbanding dengan ibu dan ayah. Ya, bagaimana mahu buat? So all these things you kena sentiasa ke depan, dan itulah cabaran parti untuk menunjukkan bila kita bercakap tentang keadilan sosial, orang nampak, orang faham. Because kita bergerak daripada satu tahap yang sangat negatif lah, iaitu isu lompatan, dan saya sangat menunggu-nunggu semua ahli parlimen untuk meluluskan rang undang-undang Akta Anti Lompat 11 April nanti. Siapa tak undi, siap. Tapi ada juga parti yang enggan bersetuju. Ya, I don't know, maybe you know more. Saya memang agak kecewa mendengar khabar angin terbaru ini. Saya rasa rakyat kena betul-betul bantu kami, because dah sampai ke tahap UMNO, keadilan dah bersetuju ni. Saya dengar GPS pun dah okey ni. I mean, jarang-jarang sekali bukan untuk kita sampai ke tahap ini. Jadi kita kena tekan, kena bagi jadi juga, kerana we owe it to rakyat lah. You know, saya tak boleh tekankan dah, kalau tanpa undian rakyat tak menang saya, you know. Jadi kita kena kembali, bagilah mereka dihargai. Jadi saya akan teruslah desak, dan saya berharap apapun kita kena pastikan ahli-ahli parlimen didesak sepenuhnya untuk mengundi supaya kita dapat luluskan undang-undang Akta Anti Lompat. Ada YB yang dia bertanding di situ, beliau bertanding, tetapi kawasan tu pun mereka tak tahu. Berbeza dengan YB. Jadi mungkin ada sedikit orang kata kita rasa macam sesuatu yang sangat dekat di Permatang Pauh untuk YB. Ya, saya selalu lihat dulu kan masa di Lembah Pantai tu cinta pertama saya. Saya belajar banyak politik, ya, sepak terjang. Warga Lembah Pantai bagi sokongan kepada saya walaupun saya kali pertama bertanding. Jadi siapa nak lupa kan? Tak boleh lupa punya. Tapi sampai ke Permatang Pauh ini kerusi yang memang yang satu-satunya yang berani mendepani cabaran mendokong keadilan tahun 2004. Mereka berani bertahan tu bila diasak dengan serangan. Jadi bila saya diberikan amanah untuk bertanding, itu pun saya rasa, ya Allah,
macam dah ketemui cinta abadi. Kerana itu all out kita mulakan dengan projek rintis mengkaji kemiskinan. Seterusnya saya nak buat juga program metadon dan juga kesedaran. Bukan mudahlah dengan pandemik, tapi isunya bagaimana nak meneliti dan menyasar isu ketagihan jenayah dadah. Jadi semua program ini termasuklah kan kita menang kerajaan negeri. Saya tak pernah ada duit peruntukan sebenarnya. Jadi daripada penggal pertama hingga kedua saya guna gaji saya. Kadang-kadang saya tak boleh nak ada ekstra pun nak bayar untuk anak-anak. Tapi itu mengajar saya because bila sampai ke tahap ini macam kita nak cuba cari jalan lah macam mana nak dapat belanja yang terbaik, beri kesan, dan memang kerana masalah sistemik kita tak mungkin nak selesaikan semuanya. Tapi itulah penghargaan yang terbaik. Orang dah undi kita ni, dia macam orang bagi kepercayaan tau untuk kita jaga. Jadi saya rasa sangat terkesan dan saya macam yalah nak buat sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi masa pandemik, you know, ramai yang meninggal dunia, ramai yang terkorban, orang yang hilang kerja. Jadi pada saya macam kita ni kena bukan saja syukuri nikmat, tapi kita kena ambil serius lah tanggungjawab kita. Saya tak boleh nak tekankan lah. Pada saya harap-harap mungkin Allah SWT before Ramadan ni boleh terima lah sedikit sebanyak yang saya buat. I'm sorry, a bit emotional because tak mudah kan, tapi kita kena ambil serius. Dan saya harap ramai lagi orang di luar sana, orang muda yang nak bersama dengan politik, nak bersama. Janganlah putus asa, jangan rasa semua orang politik tu sama je. Kita nak melakukan perubahan sesuatu dan sekecil mana pun kita buat. InsyaAllah bila berserta dengan hati yang ikhlas, Allah SWT akan bantu menggandakan. Dan kita kena sentiasa, of course, toughen up lah. Dia bukannya kena berlembut sentiasa. Bila time masa nak lawan, kita kena lawan. Melihat kepada YB sanggup menggunakan gaji. Oh, that's kan? Normal lah. Training. Good training. Good training. Tapi good training. Tetapi ada juga orang yang menggunakan platform ini tidak seperti YB. Jadi mungkin YB rasa sakit tu lain macam sebab sama-sama bertarung dalam pentas yang sama tetapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Memang rasa kecewa, tapi kita pada masa yang sama jangan rasa hebat pula. Kita pun banyak kelemahan. Jadi mungkin yang kita buat tu kita boleh perbaiki dan sebagai perkongsian. Because ada setengah benda mungkin saya ada terlepas pandang, saya terkilaf. Jadi penting untuk menubuhkan institusi. Contohnya dalam Lembah Pantai saya wujudkan akaun Pusat Khidmat Ahli Parlimen Lembah Pantai, bukan akaun peribadi saya. Ketika itu saya antara paling awal lah melakukan tindakan tersebut. Maka cabang boleh audit dan kalau ada orang nak bagi sumbangan dia bagi kepada akaun tersebut. Jadi sekarang diwarisi Fahmi Fazil lah. Sama orang bagi Hilux dan sebagainya. Jadi ini antara yang diajarkan oleh Datuk Seri Anwar. Samalah di Pematang Pauh kita buat perkara yang sama dan kita kena clear. Maksudnya kita kena train dari segi proposal, dari segi program. Kerana apa? Kadang-kadang orang tak takut rasuah kan? Jadi kita kena takutkan. Termasuk menakutkan diri kita. Sebila dah ada rasa budaya takut, kita ingatkan because it's a process. It's a process. Jadi baru orang merasakan bila bercakap tentang sumber yang halal, sumber yang haram. Dan ia memang kadang-kadang susah lah, it's tough. Tapi insya-Allah sebagai perkongsian, kerana kita tidak akan hidup selama-lamanya dan eventually Allah SWT dia akan monitor, hisap kita, and I don't want kita to lose out in that sense. 3 perkataan menggambarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, magnanimous, impulsive, and loving. Yeah, he's a great father. Dia suka peluk kami masa kita muda dulu. He's very like every night before tidur, walaupun former Deputy Prime Minister, dia akan say good night. Dan dia akan ambil, kan dulu kan kalau tengah cakap telefon dengan kawan lelaki ke apa, dia akan angkat phone juga macam, I'm like, Papa, it's a private conversation. So those were the days. Now I have the phones doesn't work that way. They don't work that way anymore. Yeah.